Assalamualaikum and salam sejahtera to all students account 05. So here is my next part. Ia berkaitan kerja khusus account 2022, iaitu bahagian yang ke-16. Kita akan continue pula dengan ledger am setelah kita selesaikan ledger jualan dan juga ledger belian di bahagian yang ke-14 dan 15. Okay, so make sure for those siapa yang lagi belum subscribe, okay, do support me. Okay, so, untuk supaya you boleh semangatkan lagi I untuk buat lagi cepat-cepat video ni, alright? Sebab I tengok number of subscribe macam tak naik je. Okay, so do subscribe punya YouTube channel, alright? So this is my YouTube channel, Cikgu Pakai Kira by Miss Nisa. And selain pada kerja khusus, I juga ada video mengajar juga daripada kerja khusus untuk subjek Maths and Maths Accounts. Alright, ekonomi perniagaan rasanya ada kot. Kita tengok balik. Lupa dah. Okay, if you are ready, so let's go with our next part, bahagian yang ke-16, iaitu berkaitan dengan ledger. Okay, so let's go everyone. Okay, so kita akan selesaikan pula berkaitan dengan ledger am. Okay, so I just nak intro sikit lah. Okay, hari tu kita buat ledger jualan dan ledger belian. Ledger jualan tu is all about you. Okay, ledger jualan tu adalah berkaitan dengan bila you ada customer, you ada ABT, you akan record semua ABT you. Itu kita panggil ledger jualan. Okay, berkaitan dengan ledger belian pula adalah you akan record semua berkaitan dengan you punya ABB. You akan record semua nama-nama ABB you. Itu kita panggil ledger belian. Ledger am pula adalah selain daripada ABT, selain daripada ABB. So itulah kita record ke dalam ledger. Okay, so here is a part of a number ledger am yang you akan buat lah. So you boleh refer dekat this one. I rasa semua orang sama je for this one. Tolong tandakan kalau kenderaan lengkapan LA1. Okay, tolong tandakan ya. So first thing I akan buat apa? I akan buat sama juga macam yang kita buat dekat ledger sebelum ni. Okay, so this is the number. Tolong catat for yourself untuk mudah you nak record ke dalam ledger am. Okay, so macam dekat ledger jualan hari tu, okay, I just ajar you 3. Okay, so lagi 2 I minta buat sini, tolong completekan. So ledger pun sama, I akan record beberapa, yang mana yang lain I akan minta you tolong buat sendiri. Tapi I dah guide awal-awal. Okay, just follow saja, alright? Okay, so if you are ready, so let's go with our next part berkaitan dengan ledger. Okay, so kita kat sini apa you nampak? Nampak tu? Kalau berkaitan dengan nama-nama tak payah. Satu lagi, kalau berkaitan dengan tunai dengan bank pun tak payah. Kenapa tunai dengan bank tak payah? Why? Sebabnya tunai dengan bank ni kita tak payah cari. Sebab tunai dengan bank kita memang dah ada baki. Kan before ni awak dah buat buku tunai kan? Kan ledger nak cari baki. Lagipun dekat tunai dengan bank kita dah ada baki. So ni baki kita. Sebab tu kenapa tak payah cari. Okay? Oh sorry, this is not baki HB. Actually this is baki BB. Okay? Okay, selesai. Okay, now kita pun tandakan dia. So here is LA1 lengkapan AL2. Bank tunai tak payah. Inventory awal LL3, perkhidmatan L4. Okay, ABT kita dah buat tu tak payah. Itu LJ, yang ni ABB tak payah. Kita teruskan L5, L6. SNT kenderaan dengan kenderaan berbeza sebab tu dia punya ledger berbeza. Okay. Lepas tu pinjaman L7, modal L8. Okay, lagi. ABT tak payah, kita buat ledger jualan hari tu. Perkhidmatan kurir LA9, angkutan masuk LA10. Okay, next. ABT tak payah, ledger jualan biarkan. Perkhidmatan kurir jangan teruskan dengan LA11 Perkhidmatan kurir tadi kita dah buat LA9. Sebab apa tau? Sebab kita akan gabungkan nama yang sama, kita akan gabungkan dalam satu ledger yang sama. Okay, so here LA9, so here also is LA9. Ini pun LA9. Okay, AB tak payah. Perkhidmatan kurir LA9. ABT tak payah buat, kita buat ledger jualan hari tu. Perkhidmatan kurir LA9. I tandakan. Ada tanda awal. Awak tolong tanda awak punya, okay? Perkhidmatan kurir LA9. ABT tak payah, this is ledger jualan. Perkhidmatan kurir is LA9. Ini kita dah buat Tolong tengok balik dekat part I yang sebelum ni. Alright. Okay, lepas tu kat sini ada tak? Nama-nama tak payah. Ni belian. Tadi kita stop sampai LA10 dekat angkutan masuk kan? Okay, now continue lepas 10. Belian LA11. Okay, jualan L12. Ini kita dah buat tadi semua kan? Jangan buat Okay, lepas tu kita ada pulangan belian LA13. Pulangan jualan is LA14. Okay, pergi dekat buku tunai. Cari nama yang tak ada selain pada. Ni jualan tadi kita dah buat kan? Kita buat sebagai 12. Saya tandakan. Jualan 12, jualan 12, jualan 12, jualan 12. Ini pun jualan 12. Tandakan. Alright. Okay, lepas 12 is 13. 13 dah. 13 tadi kita buat. Ni 11, 12, 13, 14. Last kali I stop dekat 14. So lepas 14, 15.
Lesen perniagaan 15. Ni tak payah. Bank-bank ni semua tak payah. Okay, ABB tak payah. Pinjaman. Okay, pinjaman ni kita ada dekat bahagian modal awal-awal tadi, dekat bahagian baki tu. Tu, pinjaman LA 7. Tu sama item yang sama. Tapi for that one, mungkin ada sedikit perubahan. So better I advise you please refer with your school teacher as usual. Okay, so ini apa I punya pendapat lah for this one. This one is based on my knowledge. Okay, sebab I tak ada dengar briefing or taklimat. Tapi this one I do as a my knowledge. This is my effort lah untuk guide you guys. Okay, so yang ini tolong confirmkan balik. Adakah nak jadikan dia sebagai ledger lain? But for me, I rasa logik kalau dia adalah sedekat dah bahagian sama. Sebab hari tu kita hutang, now kita bayar hutang. So akan mengurangkan hutang dia. So that's why I letak sebagai pinjaman juga. This one is LA7. Kadar bayaran tadi start 15. So this one is 16. Gaji is 17. Ya. So total LA kita ada 17 ledger arm. Yang ni perkhidmatan kurier yang sama dekat general arm tadi LA 9. This one. Perkhidmatan kurier kan sama kan? So I letak sebagai LA 9. Okay. So the first thing is tolong filter. Okay. So I akan guide beberapa. Okay, first I akan guide untuk ledger arm yang mana dia agak simple, dia tak banyak transaction. Okay. Banyak sebenarnya yang transaction yang sangat simple. So I nak you guide. I can guide you, yang lain tolong buat sendiri. Okay. Okay, so untuk akaun kenderaan. Akaun kenderaan nampak ada satu saja tadi. Okay, everyone macam I cakap tadi dekat journal tolong follow. Now, is a kenderaan is on a debit side. So when it come to debit side, so dekat ledger juga you kena record on debit side. And this one is about what? This one is about baki BB. So you will record the item put as a baki BB. Alright, the date is 1st April and the amount is 20,000. Okay, so here we go. So we put on our ledger untuk akaun kenderaan. So there is LA1. Okay, bukan Los Angeles Okay, so here is 2022 April 1st. Here is baki BB and the amount is 20,000. I rasa for LGE just ada satu. Dah cukup, that's it. So apa you akan buat? Terus tutup. So here is 2022 tarikh akhir. Ingat kalau tutup you kena isilah tempat yang sebelah sini. 30. So dia akan jadi baki HB and the amount is 20,000 lah. Okay, and make sure tutup juga. So here is 20,000. Here also is 20,000. And make sure for the baki HB you will bring down here as a baki BB 20,000 for the next month. Oh, I rasa this one I pakai warna orange tadi kan. So I will use orange lah. So this one is 30 as a baki HB 20,000. Okay, macam tu. Boleh? Okay, untuk lengkapan pun sama. Lengkapan, tengok dekat lengkapan LA2 ada satu je, tak nampak LA2, ada ni je. Okay, satu hari belah nombor berapa? 3,000. Belah mana? Belah debit. Record belah debit please. So you pun record. So here we go. 2022 April 1st. So here is baki BB. The amount is 3,000. And I cakap apa? Dah tak ada kan? Boleh tutup. Nak tutup macam mana? Yang balance tu amount yang belah kurang. So kalau total up kalau kan 3,000 kan? This is 3,000. Here also is 3,000. So belah mana yang tak cukup? Belah sini. Belah sini jadi sebagai baki HB lah. So here be my baki HB. Yang ni semua orang amount sama. Sebab dia lah daripada muka surat 2 tu. Okay. So here is baki BB for the next month. So this one should be first month. Betul ke 3,000? Suka hati je. Sibuk betul. Okay. Okay, next. Kita ada LA3 is inventory. Okay, inventory tolong masukkan juga. Okay, 10,800. Sama juga dengan yang tadi. So, you pun masukkan dia. So, 2022 April 1st. This one is your baki BB. 10,000 and... Ya ke? 10,800. Okay, lupa. So, ini akan jadi sebagai baki HB. 10,800. Okay. And do total up the amount. Here is 10,800
Here also is a 10,800. And then you bring, okay, carry forward the amount. So here will be your baki BB 10,000. This one the amount is different lah. Semua orang tak sama. Sebab kita based on kita punya dekat kad inventory tu. Untuk yang awal tu, memo tu kan. Tak sama. This one is berbeza. Ini tak apa, ini sama. Ini semua orang sama. Okay. Okay, and then account deposit perkhidmatan kurier. Okay, so this one you tolong buat sendiri. Boleh? Yang ni tolong buat sendiri, lebih kurang sama. Susut nilai terkumpul pun sama. Okay, pergi susut nilai terkumpul. Okay, susut nilai terkumpul pergi dekat bahagian journal arm. Nampak tu? Dekat belah mana ni? The item is on credit side. So please follow, it will be on your credit side. So now you akan record dekat belah credit. And ya Allah, suara budak kecil kat bawah tu kuat toy. 5550. So here will be ni bukan penderaan dia memang macam tu. Risau kita tiba-tiba mesti mendera orang ke? Tak. Okay. Dia suka menjerit. Apa tadi? Oh, ni lah baki awal. So dia belah kredit kan. So baki BB 5550. So itu je kan yang ada untuk LA5. So itu tutuplah terus sebab itu je yang ada. Okay, so here will be 5550. Alright, so sini tak ada kan. So sini akan jadi sebagai baki HB. So 2020 April 30. So here is baki HP, and baki HB will bring here as your baki BB 5550. So this is 1st May. Okay. So SNT lengkapan tolong buat sendiri, lebih kurang macam yang atas ni. Okay, tak nak bagi semua lah. Tak nak bagi semua. Okay. Next, seterusnya pinjaman. Pinjaman pun sama, tolong ikut sama dengan atas. Modal pun sama, dia lebih kurang macam yang atas. Tolong ikut. Okay, tak nak buat semua. Bahaya nanti kan habis semua orang tiru sama nanti kan. Tapi sama je. Semua sebagai bagi DB Okay, sebab this one kalau tengok dekat tadi dekat jenis semua belah kredit. So record buka belah kredit. Exactly same. Okay. Okay. Next, I go to perkhidmatan kurier. Okay, this one I will guide because this one is a lot. Ada banyak sangat for LA9. Okay, let's go everyone. So, kita pergi dulu dekat LA9. Okay, so here is LA9. Okay, I highlight dulu untuk LA9. I highlight dengan warna kuning. So, here is LA9. Tadi I tak highlight sebab semua tu ada satu item je. LA9. Here is LA9. Okay, and here is LA9. So, ini pun LA9. Okay. Mana item LA9 tolong ambil sebab item tu yang akan record. Tak ada. Pergi dekat buku tunai. LA9 tak ada. LA9 ada bawah sekali dekat buku tunai belah kredit. Okay, this memang. Okay. So, kita akan masukkan dia everyone. Okay. Okay, jom. So, dekat situ kita ada apa? 4 hari bulan, 13 hari bulan, 15 hari bulan. And semua ni kita charge kepada siapa? Tengok nama kawan dia. Okay, sekejap lagi kena record dekat belah kredit sebab dia dekat belah kredit. The item is on credit. So, ingat, journal must be follow the side, alright? So, put on the credit side but you will record the item yang kawan dia. Kawan dia siapa? Is all is about ABT. Okay? So, you akan masukkan nama-nama ABT tersebut. Okay, so macam ni ABT you kena masuk lah. So kita ada ABTP, ABTQ 20 and 30. You kena record macam tu. Okay, so 4 hari bulan. Sekejap lah, I rasa macam jauh sangat I nak scroll dia. Allah. Sekejap I tak sinar supaya senang kerja I. Okay, so sini kita ada 4 kita ada, okay, belah kredit semua orang. So 2020 April 4. Okay, kurier tu kita charge dekat siapa? Kita charge dekat ABTP. Lepas tu kita ada charge dekat ABTQ. Okay, and the amount is 20 and 30. So I put here 20 and I put here 30. Alright. Okay, next for 13. I charge dekat agent R dan juga agent S. Kita tolong letak nama Ni I saja letak macam ni lah, senang kat I. Agent R
and here is agent S. And how much I charge them? And the amount is 20 and 30. I put the same amount here. Right? Okay, and then this one is done. Okay, 15 I charge dekat agent T. Lepas tu ni I charge kat P dengan Q. 30. I malas nak scroll lagi. 15 dengan 18. 15 dengan 18. 15, 18. Semua ni I charge 30. I malas nak scroll. Yang ni I charge dekat ABT agent T. Yang 18 hari bulan I charge dekat ABT agent P and also agent Q. Tengok dekat masing-masing kan. Nombor ni semua orang beza-beza ya, tak sama. Okay. Okay, next. Okay, this one is done. Okay, 20 hari bulan ada I charge dekat agent P, RM10. RM10 is a 20 ABT agent P. Okay. Lepas tu kat sini ada lagi 27. I charge kat T dekat T. 27 and 29. Credit side dulu RM30. T dengan T. 27, 29. ABT agent T. ABT agent T. Both I charge is RM30. Okay, selesai Okay, yang warna kuning ni semua I dah buat. Okay. Lepas tu dekat Jenny Has tak ada sebab dia berkaitan dengan perkhidmatan Korea. Okay, dekat sini satu lagi buku tunai. Okay, everyone, here is the credit. So, you akan record belah debit. Okay, dekat mana amount dia? Dekat bank. So, you record on the bank 260. Tarikh 30. Okay, so you record je lah. Okay, dekat bank, here is 2020 April 30 item bank 200 and Masya Allah, lupa sudah 260. That is my amount. Semua orang amount beza yang ni So kalau ditambah semua, amount dapat sama. So this one dah tak ada apa-apa lagi balance, hutang ke apa tak ada, kita yang membayar je semua. So here is 260. Here also is 260. So this one tak ada baki. Tak ada baki. Okay, selesai. Okay, boleh? Boleh Itu cara dia. Okay. Okay, angkutan masuk pun sama, record juga. Okay, lebih kurang. Okay, so kalau you nampak angkutan masuk nanti, here. Mana ni, nampak belah mana debit. Dekat siapa tu? ABB, pembekal B. So, you masuklah. So, belah debit 5 hari bulan. 5 hari bulan. 200. Jangan tadi angkutan masuk. Dekat siapa orang tu? ABB. Siapa orang tu? Pembekal apa? Nak letak nama you. Okay. So, here will be 200. Here also will be 200. So, here make sure tutup. Dia akan jadi tarikh akhir April 30 as your baki. Mana yang tak letak RM tu taruh lah. Jangan Miss, kenapa? Miss tak taruh ke RM ni? Awak dah besar kan? Boleh fikir sendiri. Tak taruh, taruh. Okay. So, here is 200. So, bring forward for the next month will be your baki. BB on the 1st May. Selesai. Okay. So, belian pun tolong juga buat. Okay. So, nanti belian nampak kat sini ada belah mana ni? Belah debit. Tak apalah, belian buat. Okay, debit. Belian belah debit. So, record belah debit. Tapi, adakah you akan record semua ni? Tak payah. Pening. Banyak betul nama. Ni semua ni siapa? Semua ni adalah AB. Just tulis ABT and ambil je amount yang ni 10,800. Okay. So untuk belian bertarikh 30 hari bulan. So here will be belah debit kan. So April. Sebab follow sebab tadi belah debit. So kena follow lah belah debit juga. April 30. So ini adalah untuk tulis tu, just tulis ABT. ABT means that untuk semua agent. And put the amount yang total tadi tu 10,800 is my amount. Okay, so I rasa untuk LA11, I rasa itu saja yang nampak. I rasa tak ada. Sebab kita memang beli secara hutang, tak ada lagi beli secara cash. Okay, cuma ada satu item je. Okay, so terus tutup.
macam biasa. So ini akan jadi 10,800. Here will be 10,800. So here will be April. Tutup dia, make sure HB April 30 as our baki. HB 10,800. Bring forward. Okay, bring forward. So here we 10,800. That is my amount, okay everyone. So use your own number. And here will be your baki PB. Lama-lama dah boleh hafal dah step dia. Rasa kan? Semua I record. Dia dekat debit, record kat debit sebab dia jenis. Bila you nampak I ambil pada buku tunai, apa item dekat buku tunai je I baru record secara opposite. Macam tu, okay? Okay, next. Move forward dengan leja jualan pula. Okay. Untuk leja jualan, I akan kutip semua item yang ada perkataan leja jualan lah. Okay. So first I akan ambil dekat mana? Okay, I highlight untuk you nampak. Okay, I nak ambil warna purple. Okay, item yang berkaitan dengan leja jualan akan okay. Leja jualan is LJ12. Okay, sini tak ada. General arm tak ada langsung. I pergi dekat general khas. General khas ada, nampak tu. LA. Oh, patut taruh LA lah. Tapi letak L je. Boleh lah, halal. Okay. Pulangan jualan dengan jualan benda beza. Jangan record pula ya. Okay, lepas tu L jualan. Kat sini banyak ni. Ni nampak tu, L12. LE12. 2 hari bulan. 9 hari bulan LE12. 16 hari bulan LE12. 23 hari bulan LE12. 30 hari bulan LE12. 30 hari bulan lagi LE12. Okay, itu semua kena record. So, ini dekat buku tunai belah debit. So, means that all the item I will record on the credit side. So, which column ni kita record hari tu? Kita record on a tunai. So, you akan record dekat tunai. Okay? So, pergi dekat cari dekat jualan you. Pergi buka ledger jualan you. Okay, here. Belah kredit Okay. I tulis tarikh dulu lah. 2, 9, 16, 23, 30. 2, 9, 16, 20, 23, 30. Betul ke? 20 tak ada lah. And tarikh is April 2022. Okay. Lepas tu yang ni semuanya dekat tunai kecuali satu tu je dekat bahagian bank bawah sekali. Okay. So I akan letak situ item tunai, bank. Tunai. Sebab maksudnya apa? Kita dapat duit secara cash. Kan kita jual kat pasar ni kan. Yang 30 tu ingat lagi tak? Yang kita dapat tempahan tu. So orang tu transfer duit dekat bank kita. And then masuk dalam you. Semua orang masuk masing-masing, okay? Macam I 16402460. 16402460. And then 1640 2100. And then 2216. Macam tu. Sini semua tunai. Alright. Okay, so ini warna purple ada settle Okay, lepas tu kita ada satu lagi warna purple dekat mana? Dekat ledger. Dekat dalam jurnal jualan 30 hari bulan. Belah mana? Credit. So put on the credit side. Amount dia 18135. Okay, tengok tulis nama kawan dia. Siapa dia orang semua ni? Who is there? Siapa mereka? Who are there? Who are they? Siapa? ABT. So tulis je lah ABT. Okay. 18135 sebab kredit. So letak berkredit 18135. 30 hari bulan. So here is ABT. Lepas tu just total upkan semua amount ni. Okay. Okay. So Allah, buka kereta jauh betul. So here
Tambah je 1640, 2460 plus 1640 plus 2100 plus 2216 plus 3720 plus 18135. So sini akan jadi apa? 31911. Okay, so maksudnya apa? Inilah total jualan kita. Lepas tu Leja ni adalah gabungan. Kita nak tahu berapa total kita jual untuk bulan April. So ini kita jual secara tunai, ini kita dapat secara kredit. Jadinya total kita hutang, kita jual pada bulan tu adalah sebanyak 31911. So ini jadikan dia sebagai baki HP. But actually sebenarnya do confirm dengan mana, tengok mana cikgu you pilih. Sebab yang jualan ni you kena masuk dekat dalam Apur. So bila you record dekat Apur, so sepatutnya tulis tu adalah untung rugi lah. Okay. Tapi sebab nanti kita nak buat imbangan duga, mudah kita I letak tu sebagai baki sajalah. Okay. So make sure put on the next month as a baki. BB here is a 31911. Macam tu. Okay. Just record macam tu je. Okay. Okay. So pulangan belian, pulangan jualan lebih kurang sama. Tolong buat nanti. Ya. Tolong ya. Okay. Okay. Lepas tu kita ada apa lagi? Lesen, kadar bayaran, gaji pun lebih kurang. Okay. I guide satu je lah. I guide kadar bayaran. Lesen, gaji tolong buat. Tapi cara dia sama. Okay. Kadar bayaran is LA16. Pergi dekat LA16. LA16 I nampak cuma dekat buku tunai ni sahaja. Here this one. Yang ni. Okay. So ingat I cakap apa? Nanti untuk gaji dengan lesen follow benda yang sama. Okay. Kadar bayaran belah mana? Buku tunai belah kredit. So bila dia ajar ikut belah mana? Belah B. Okay, nak tulis butir apa? Tengok dia kolom mana? Kolom bank. So tulislah bank. Kalau macam lesen perniagaan dekat kolom tunai. So tulislah butir tu tunai macam tu. Okay. So 28 hari bulan. Okay, kadar bayaran I letak situ 800. So tadi dekat kredit. So here I will put on a debit. So 400. And I bayar pakai bank. Tulis tu bank 2022 April 28 dah. Okay. So just masukkan je lah. So here is 400, here is 400. And make sure nanti akan ada baki HB. So April 30 baki HB. And here is 400 and here is 400. Tapi ini sebagai baki BB. So here is May 1st. So you akan buat benda ni macam ni. So yang nanti untuk gaji dengan kadar bayaran ni pun you buatlah benda yang sama. Okay. Just tukar amount sahaja. Okay, tengok sebabkan gaji tu pun sama dekat buku tunai belah kredit, maka dekat Leja pun dia jadi belah sini lah. Faham tak? Sebab sama kan, saya copy je. Jadinya, tengok untuk lesen ni. Lesen RM60 dekat bahagian tu, tunai. So dekat debit, kredit, dia letak kredit ke tunai. So bila dekat Leja jadi belah debit. So, here, RM60. Ini tadi punya kan, saya padam sebab bayar sebagai tunai. So, I tulis sini tunai. I bayar sebanyak RM60. Okay. So sini pun jadi RM60. Nah, I mana tu dia banyak. So I copy paste je lah. Okay. Sebab video tak lama-lama. Kalau lama-lama susah I nak edit. Nak upload tu lama gila. That's why I kena cepat-cepat. Okay. Alright. Okay, itu untuk lesen. Lesen 1 hari bulan. Okay, lepas tu gaji. Gaji pula sama. Tapi dekat kolom bank, so biar. So bank. So masuk dekat bank, amount 2,400. Saya record lah. So semua orang akan sama this one. So sini akan jadi 2,400. 30 hari bulan ya. 30 hari bulan 2,400. 2,400.
Okay. So this one is 1 hari bulan. Okay, settle. So lesen bayaran gaji, this one. Okay. Okay, lepas tu, okay, untuk pinjaman. Okay, yang lain semua sama Okay, untuk pinjaman ni macam mana nak buat? Tadi saya suruh buat sendiri. Okay, I guide sekejap untuk yang ni. Okay, untuk pinjaman, you tengok balik dekat you punya ledger arm. Dekat ledger arm, kita ada baki kan? 1 hari bulan. Pinjaman is a liability. So, logik lah dekat belah kredit. Kalau tak percaya, tengok balik dekat sini. Nampak tu? Pinjaman is on the credit side. The amount is a 15,000. So, I will record on the credit side 15,000. Banyak punya I dah buat. You tambah sikit-sikit je. Okay? Tolong Okay, so 2022 on the 1st April I ada baki for pinjaman. The amount is a 15,000. Ingat kita pinjam duit. But LA7 kita ada dua. Satu dekat general arm, satu dekat buku tunai. Dekat buku tunai on the credit side here, on the credit side kita ada buat bayaran pinjaman 27 bulan. Kita ada bayaran pinjaman sebanyak 250 on a credit side. So, bila pergi dekat ledger jadi belah debit. So, I akan record lah dekat belah debit 250 bertarikh 27 hari bulan. Okay. 27 hari bulan. I bayar pakai bank kan, sebab column bank. And the amount is 250. Okay, kenapa logik dia kat sini? Tapi dia tolong confirm dengan cik you balik. Tapi ni apa yang I buat adalah kenapa? Sebab hari tu okay, pinjaman is a liability. So, liability means that hutang semakin bertambah is on the credit, hutang semakin berkurang is on the debit. So, jadinya, bila hari tu you ada hutang, so ni dah baki hutang kita. Tapi masa 27 hari bulan, kita bayar hutang kita. So, bila kita bayar hutang kita semakin berkurang. Jadi, saya put it here. So, I nak tahu berapa lagi baki hutang yang tinggal yang I perlu jelaskan kepada bank. So, apa yang akan buat? I buat macam ni lah. Sebab tu kenapa sini I letak sini. Logik kalau you tengok dekat buku tunai, yang pinjaman tu dekat mana? Kredit kan. So, bila dekat ledger, record dekat belah mana? Debit. Sebab saya letak kat sini. Logik lah dia dekat sini sebab mengurangkan hutang. So, I will total up the amount. Here is a 15,000. Here is a 15,000. So, sini I akan buat turun bawah. So, sini akan jadi, So, I akan ada hutang, balance yang tinggal 30 hari bulan. Baki hutang yang tinggal. Hutang sepatutnya 15,000 tapi dah bayar 250. So, hutang tinggal 14,750. So, I put 14,750 here as my baki BB. So, here will be my first May. Okay? So, yang ini lengkapan tolong kira macam kenderaan. Modal tolong kira lebih kurang juga macam lengkapan SNT tu. Okay, yang lain semua I dah buat untuk you. Deposit tolong buat ala-ala macam inventory. Okay, pulangan belian, pulangan jualan tolong tiru lebih kurang macam akaun belian. Yang lain semuanya sama. Okay, banyak tu yang 5 je tinggal. Ledger tak buat lagi. Yang lain semua I dah buat untuk you. Tapi norm amount semua tengok lain-lain Jangan tiru I, okay? Jangan ambil sama dengan I lah. Okay, you ambil amount you. Okay, everyone? Okay, alright. So, I think this, okay, that's it, okay, untuk video kali ni, okay. So, for this, siapa nak belajar lagi berkaitan dengan ledger, okay, just contact sahaja Miss. Okay, so, I open a private class for those siapa yang masih lagi lemah dengan account form 4, even though you are form 5, Miss open juga untuk you join I punya class untuk form 4 punya. Nak masuk form 5 pun lagilah bagus. Kenapa? Sebab I start lagi daripada topik-topik yang awal. Okay, so for those siapa nak join, just tekan dekat description bawah tu ada link. I punya link WhatsApp. Just tekan saja dan you akan terus directly WhatsApp I untuk join I punya private class. Okay, kelas just RM35 per month. Ada 4 kali kelas untuk sebulan. Setiap kelas adalah 1 jam 15 minit. Okay, so this one adalah untuk subjek Maths, Maths dan juga Accounts level form 4 dan juga level form 5. Right? Okay, so I think that's all. Okay, untuk video kali ni, kita jumpa lagi untuk next video berkaitan dengan imbangan duga pula. Okay, so see you guys on the next video. Assalamualaikum and bye. Thank you guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay, bye.